ربيون كثير فما وهنوا لما أصابعهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي, dan berapa banyak daripada nabi-nabi, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, telah berperang bersamanya oleh golongan yang taat. Orang yang taat lagi ramai. Jadi rasul-rasul dan juga nabi-nabi ini, mereka tidak bergerak seorang diri secara individu. Mereka berjuang secara berjemaah. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda bahawa Bani Israel dulu, yang ma min nabiyyin ba'athahu Allah min qabli illa kana ma'ahu hawariyun wal ashab. Bani Israel yang terdahulu, iaitu nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku, kata Nabi, illa kana ma'ahu hawariyun wal ashab. Hawariyun ni siapa dia? Pengikut-pengikut yang setia, sahabat handai, yang sentiasa bersama dengan para rasul di dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini pun sama. Berapa banyak daripada nabi-nabi yang sebelum ini, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, berperang bersama dengannya nabi. Ribbiyuna maknanya fa'il daripada qatala, katsirun maknanya ramai. Fama wahanu, di dalam perperangan, perjuangan, dakwah yang mereka sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada umat mereka, fama wahanu, mereka tak rasa hina, tak rasa komen lah, orang hina, orang kutuk, orang caci. Kita ni paling tinggi orang kutuk kita kan, hentam dalam Facebook, kadang-kadang dalam WhatsApp, dalam ceramah, orang buat video hentam kita, golongan Pak Wahab kan. Jadi sikit sangatlah nak dibandingkan dengan ujian yang dilalui oleh para nabi yang terdahulu. Fama wahanu, mereka tak rasa hina pun dengan tekanan, dengan ancaman yang kita baca di dalam ayat yang lalu. Rasulullah menerima 3 ancaman. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, nak tangkap, memenjarakan Nabi, nak buang daerah dan nak membunuh Nabi. Mereka merancang, Allah Subhanahu wa taala merancang, tetapi perancangan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perancangan. Mereka tidak rasa hina, tidak rasa lemah lima asabahum fi sabilillah, sesuatu yang menimpa mereka pada jalan Allah, pada kerja-kerja menegakkan jalan Allah. Apakah maksud kerja-kerja menegakkan agama Allah Ta'ala? Bukan tertentu khusus kepada peperangan sahaja. Sebab itu Nabi SAW bersabda, wa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Qatala ini bukan membunuh, maknanya berjuang. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Dia ada 3 masdar di situ kan. Jadi maknanya qatala di sini berperang. Berperang dengan maksud berjuang. Sebab tu dia kata wa man qatala. Dia tak kata wa man yaqtulun ataupun wa man qatala. Kalau qatala dah tentu membunuh. Qatala yaqtulu qatlan, itu maknanya membunuh. Tetapi qatala maknanya berjuang. Sebahagian daripada perjuangan membunuh orang di dalam peperangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Palestin sekarang terhadap Israel. Mereka tidak merasa hina sesuatu yang menimpa mereka pada jalan Allah, pada perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dha'fu, tak rasa lemah. Kita ni kadang-kadang rasa lemah juga. Bila kita cerita, sampaikan terang, orang tak nak ikut-ikut, degil. Dan kita tunjuk fakta, bukti, dalil, hujah, tunjuk kitab, muka surat sekian, pengarang sekian-sekian. Ataupun kadang-kadang kita bagi dalil Quran, hadis, Quran, surah apa, ayat apa kita bagi. Hadis riwayat siapa, hadis sahih tu. Terang. Lepas kita buat kuliah ni, dia ada komen bawah pula. Wahabi cakap imam macam tu, semua tak betul dia kata. Kita terang sampai berpeluh ni. Kadang-kadang rasa geram juga. Kalau ada di depan ni rasa nak tarik telinganya. Tapi para Nabi, wa ma dha'ufu, tak rasa lemah dengan tentangan yang dihadapi.
daripada kaum mereka. Mereka tak rasa lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah. Tak menyerah, tak menyerah kalah. Sama ada nak ikut ke tak nak ikut punya pasal, hidayah milik Allah Ta'ala. Tetapi kerja aku menyampaikan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, kasih, cinta kepada orang yang sabar. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut innallaha la yuwaffas sabiruna. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwaffas sabiruna, memberi ganjaran orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan ketiadaan hisab. Maknanya suatu ganjaran pahala yang tidak boleh dikira, dihitung, dibilang oleh manusia. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang, suka kepada orang-orang yang sabar. Yang dimaksudkan sabar di sini, sabar di dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Okey, terus. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai usia yang panjang dan hidup baginda penuh dengan perjuangan yang dahsyat dalam menghadapi masyarakatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim wa man jahada fa inna ma yujahid." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur durhaka. Okey, Ustaz Amirul ada terjemah tu betul ke? Salah terjemah tu. Ayat ni mungkin masa pengarang tu tulis dengan laptop komputer kan, dia tukar ayat. Ayat lain terjemah lain. Tak apa. Kalau ikut ayat yang ditulis itu, bila saya cek tadi, matan lain, terjemah lain. Dia sebenarnya dia ada man lagi. Ankabut ayat 5. Ankabut ayat 5 dia terjatuh perkataan man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah. Ajal maknanya ketetapan, la'atin niscaya akan datang. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa man jahada, barang siapa yang berjuang ataupun berjihad, fa inna ma yujahid, sesungguhnya dia berjihad, dia ada perkataan yang selebihnya, yujahidu li nafsih. Jadi abaikan terjemah tu, ayat tu tak kena dengan tajuk. Dia selepas ni. Selepas pada tu dia baru cerita sesuai mutabaqah dengan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Okey, terus. Nabi Nuh AS berdakwah dalam kalangan masyarakatnya, menyeru mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nasihat yang baik dan penuh kebijaksanaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا." Qala Rabbi, Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan, inni da'autu qaumi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku, lailan wa nahara, malam dan juga siang. Bukan kata siang saja, malam pun dia berdakwah. Bukan kata malam saja berceramah mengajar macam kita pun, siang pun dia menyampaikan dakwah kepada kaum dia. Walaupun di dalam keadaan begitu, siang malam, pagi petang berdakwah, menyampaikan dakwah kepada kaum dia, falam yazidhum du'ai illa firara, tidak menambahkan akan mereka. Hum tu apa, Faris? I'rab apa hum tu? Falam yazidhum, hum tu i'rab apa tu? Tak nampak ke?
Maf'ul muqaddam. Du'ai maknanya fa'il muakhar. Tidak menambah akan mereka oleh seruanku. Seruan dakwahku illa firara, melainkan lari ya. Siang malam pagi petang berdakwah, tidak menambah kebaikan, tidak menerima dakwah yang disampaikan, melainkan makin jauh, makin lari dengan Nabi Nuh. Kita tengok Nabi Nuh ni utusan Allah. Kalau kita nak kata bil hikmah, paling hikmah lah para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah, bukan macam kita. Dalam keadaan begitu pun orang makin jauh dengan Nabi Nuh, makin lari. Tidak menambahkan akan mereka oleh seruanku, melainkan duk lari ya. Dengar ceramah lari, dengar ceramah lari. Bukan bertambah bilangan dan pengikut Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum, sesungguhnya aku setiap kali aku menyampaikan dakwah kepada mereka, litaghfira lahum, supaya engkau mengampuni bagi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga. Apa maksud tutup telinga, tak nak dengar ceramah? Kaum Nabi Nuh ni punya dahsyat. Dia tutup telinga, tak nak dengar. Maksud jari dalam telinga. Hak kita ni orang marah pun dia dengar juga. Walaupun dia nak dia nak komen, dia nak kritik, tapi dia dengar. Okey lagi. Tapi lama kelamaan kita terang-terang, insya-Allah dia dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah. Tapi hak ni tak nak dengar langsung ni. Masuk jari dalam telinga. Bukan itu sahaja. Wastaghshaw thiyabahum. Tutup muka, tak nak tengok muka Nabi Nuh Tutup telinga satu, ambil kain tutup muka. Orang Perak orang tergetik sangat tengok muka Nabi Nuh ni. Benci sungguh, nak marah sungguh. Sampai macam tu suasana keadaan. Reaksi daripada kaum Nabi Nuh bila mendengar ceramah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Wa asaru, mereka berkekalan dalam keadaan begitu. Bila sampai ceramah, tutup telinga, tutup muka. Wastakbaru, mereka sombong. Istikbara, kesombongan yang melampau. Sombong-sombong sungguh. Bukan kata sikit-sikit punya sombong, sikit-sikit punya kerah hati, tak. Kerah hati sungguh, sombong sungguh, debel sungguh, samsing sungguh, kerah kepala sungguh. Lalu Nabi Nuh kata di dalam doa dia sebut apa lagi? Summa inni da'autuhum jihara, kemudian aku menyampaikan dakwah kepada mereka dalam keadaan terang. Terang di sini sebahagian ulama kata, sebahagian ulama tafsir sebut terang di sini maknanya mengangkat suara tinggi pun tak boleh terima juga. Yang kedua, menghimpunkan mereka ramai-ramai. Maksud yang jihara di sini, yang pertama mengangkat suara yang tinggi supaya jelas ucapan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Yang kedua, kumpul mereka ramai-ramai secara terang-terang, kumpul secara berkumpulan, secara jemaah. Tak jalan juga. Summa a'lantu lahum, kemudian aku sampaikan, iklankan kepada mereka. Wa asratu lahum asrara, aku sampaikan kepada mereka secara perlahan-lahan, tidak tinggi suara. Yang kedua, ulama kata secara infiradi, secara individu. Hak secara kumpulan pakat duk bus, apa dia Nabi Nuh duk lawan, duk tentang. Dia tackle seorang-seorang pula, dia kutip seorang-seorang, pun tak jalan juga. Bila ramai-ramai dia mau pakat nantang, pakat nak kritik Nabi Nuh, nak kutuk. Sebab ramai dia ada geng kan, dia saling kuat menguat di antara satu sama lain. Kaedah yang kedua, Nabi Nuh kutip, panggil seorang-seorang pula, pergi jumpa seorang-seorang, pun tak jalan juga dakwah. Tak terima juga, punya degilnya kaum Nabi Nuh ni. Jadi inilah sebahagian daripada cabaran yang dilalui oleh para nabi yang terdahulu, khususnya Nabi Nuh AS. Okey, terus. Malangnya masyarakatnya menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh AS dan melemparkan berbagai-bagai tuduhan ke atas baginda AS. Antaranya Nabi Nuh AS dituduh bodoh dan sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Telah berkatalah oleh pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar daripada kaumnya. Kaumnya di sini adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata. Orang yang mendapat petunjuk daripada kalangan Nabi adalah Nabi itu sendiri, Rasul itu sendiri. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada para Rasul dan para Nabi, sudah tentu mereka paling mendapat petunjuk, mereka paling betul, mereka paling okey. Tetapi ketika menyampaikan dakwah kepada kaum mereka, balasan kaum mereka, reaksi kaum mereka, kata-kata kaum mereka apa dia? Kami melihat engkau wahai Nuh berada di dalam kesesatan yang nyata. Bukan saja sesat dengan terang. Sesat sungguhlah Nabi Nuh ni. Sesat yang nyata, yang terang. Bukan sesat yang tersembunyi. Orang kata terang lagi bersuluh. Nabi Nuh dituduh sebagai sesat. Sedangkan dia membawa firman Allah, wahyu-wahyu Allah, risalah daripada Allah, agama Allah, dakwah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jawapan Nabi Nuh kepada kaum dia, qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, bukanlah aku ni orang yang sesat. Aku ni bukan sesat. Nak sesat macam mana? Dia dapat wahyu daripada Allah. Hak lawan wahyu tu yang sepatutnya dikatakan sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah rasul. Rasul ni apa dia? Utusan daripada Tuhan sekalian alam. Jadi Tuhan-Tuhan ini bukan hanya untuk orang Islam sahaja. Dia adalah kepada alam. Tuhan ni bukan untuk orang Islam, bukan untuk manusia sahaja. Bahkan Tuhan ini dia adalah Tuhan kepada alam. Alamin maknanya alam-alam ni apa dia? Ma siwa Allah. Sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala dikira, dianggap sebagai alam. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya Tuhan manusia, bahkan Tuhan kepada alam. Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kamu akan risalah Tuhanku. Akan risalah Tuhanku maknanya wahyu daripada Tuhanku, perintah daripada Tuhanku. Wa ansahu lakum, aku sentiasa menasihati kamu. Nabi Nuh kata apa? Aku sentiasa menasihati kamu. Sebab apa kita menterjemahkan sentiasa? Karena itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia punya maksud, dia punya peranan, dia punya amalan fil hal wal mustaqbal. Sentiasa menasihati kamu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui daripada Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Apa maksud? Sebab apakah aku sentiasa menasihati kamu? Sebab aku tahu daripada Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Apa yang aku tahu daripada Allah? Orang yang tak beriman, balasan dia sekian-sekian. Di akhirat nanti dia dihumbankan dalam neraka. Orang yang beriman dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Maknanya aku tahu sesuatu yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu kesan, balasan, hasil, natijah dengan sebab tak beriman kepada Allah. Dengan sebab kamu menolak dakwah yang aku sampaikan, kamu tak tahu apa kesannya. Aku tahu. Aku tahu aku daripada Allah. Allah Ta'ala wahyu kepada aku tahu kesan dia. Kesan orang tak beriman dia tadi. Kesan orang yang tolak dakwah yang aku sampaikan, aku tahu apa kesan, apa balasan. Sebab tu Nabi Nuh kata, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui daripada Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Okey, terus. Baginda alaihissalam juga dituduh gila. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdurir." Telah mendustakan sebelum mereka oleh kaum Nuh. Fakadzabu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, fakadzabu, mereka mendustakan. Selalu kita jumpa ayat-ayat mendustakan. Apa maksud mendustakan? Tidak mempercayai. Yang pertama, tidak mempercayai seruan yang disampaikan. Didustakan, maknanya ditolak.
tidak mempercayai, tidak menerima, bahkan menentang. Fakazzabu 'abdana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka telah mendustakan abdana, hamba kami. Siapakah yang dimaksudkan dengan hamba kami di sini? Iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu, dan mereka berkata majnunun. Nuh itu adalah seorang yang gila. Wazdujir, dan dia diberi ancaman. Apa maksud ancaman? Diberi ugutan. Kamu masih berterusan menyampaikan dakwah kepada kami, ajak kami ikut kamu, beriman kepada Allah, beribadat kepada Tuhan yang kamu imani, tinggal Tuhan-Tuhan kami, kamu akan dikenakan tindakan sekian-sekian. Wazdujir, diberi ancaman. Ancaman dan juga tekanan. Maknanya ugutlah ugut. Lain kali kalau datang lagi ceramah kepada kami, terang kepada kami, ajak kami beriman kepada Allah, kami akan kenakan sesuatu tindakan kepada kamu. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Dalam keadaan kaum Nabi Nuh AS menyembah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah, Nabi Nuh kata, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu mana-mana Tuhan. Hak kamu duk sembah tokong, berhala, pokok, batu dan sebagainya, bukan Tuhan. Dalam perbahasan kita yang lepas-lepas kita sebut Tuhan dia ada dua, ilahul haq wa ilahul batil. Tuhan yang benar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilahul batil, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang yang bukan Islam, oleh orang kafir. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada mana-mana Tuhan selain dia. Selainnya iaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh ni tak boleh dengar perkataan tu. Kerana penyembahan mereka terhadap berhala, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala telah menjadi sebatian di dalam diri mereka. Lalu apabila Nabi Nuh AS sentiasa menyampaikan seruan dakwah kepada mereka, mereka memberi ancaman dan juga ugutan. Okey, terus. Baginda AS juga dituduh suka berbalah dan berbohong kepada masyarakat. Suka bertengkar, berbalah. Dan suka berbohong kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'tarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana, kau ni suka berdebat dengan kami lah. Perkataan ni pun dilontarkan oleh pihak yang tertentu kepada golongan sunnah ni. Ni buat suka berdebat, sikit debat. Padahalnya hak dia hentam kita tu dia tak sebut. Dia duduk kata kita kafir, sesat bila kata Allah Ta'ala tarah tu kan. Hak tu dia tutup. Bila kita ajak dia forum ke berdebat, buat wacana ilmiah ke, tengok. Tuan-tuan tengoklah. Ini di antara ciri-ciri Pak Wahab. Kaum muda dulu, Dr. Hamka sebut kaum muda kan. Ini ciri-ciri Wahabi. Sikit-sikit debat. Lepas tu dia bacalah hadis yang Nabi larang berdebat tu kan. Belajar ilmu kerana nak tunjuk alim, nak tunjuk hebat, suka berdebat dengan orang, janji neraka kan. Sebenarnya kita dah cerita hari tu, mana ada orang sama ada dalam kumpulan Asy'ariyah ke, Salafi, Wahabi ke, dia belajar ilmu tujuannya nak berdebat dengan orang. Mana ada orang? Tak ada itu yang niat mereka. Belajar kerana Allah Ta'ala. Cuma sekarang ni kita panggil debat sebab tuduhan. Nak jawab tuduhan. Sekadar tu je. Sebab dia kata kita buat berat. Dia kutuk kita macam-macam. Kalau betul sangat hujah kamu, apa yang kamu sebut tu kalau sekiranya betul, kamu kena mempertahankan hujah kamu. Sebab tu orang kata, ada pepatah Melayu sebut apa? Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau betul kamu yakin kamu betul, pegangan kamu betul, kami ni memang sesat, bahkan dituduh sebagai kafir, marilah kita berdebat. Sekadar tu je. Bukan kita berdebat ni nak cari pasal dengan orang, sekadar nak menjawab tuduhan. Jadi tuan-tuan yang hadir, yang dengar kuliah pada malam ni, jadi tak heranlah tuduhan itu pernah berlaku, dilalui oleh para nabi yang terdahulu. Qad jadalta, kamu ni suka berdebat. Fa aksarta jidalana,
memperbanyakkan debat dengan kami. Maknanya rajin sangat. Hobi kamu suka berdebat wahai Nuh. Suka bangkang orang. Semua orang buat tak betul, kamu saja yang betul. Lalu mereka cabar Nabi Nuh alaihi salam, "Fa'tina bima ta'iduna." Datangkan akan kami sesuatu yang kami janji kepada kami. Kamu janji tak beriman ni kena azab kan? Kena seksa kan? Allah Ta'ala datangkan azab. Mari. Sampai lagu tu cabar Nabi. Kalau betul apa yang kamu bawa ni benar, fa'tina bima ta'iduna. Datangkan, buktikan kepada kami sesuatu yang kamu janjikan. Kamu kata kalau tak beriman Allah Ta'ala datangkan azab. Akhirnya memang kaum dia kena azab kan? Allah Ta'ala datangkan banjir yang besar. Tapi setelah Nabi Nuh sabar, hampir 1000 tahun dakwah. Pujuk punya pujuk. Tadi yang kita baca ayat yang sebelumnya secara berkumpulan, secara terang, secara sir. Dia ambil kutip seorang-seorang. Secara infiradi, individu, orang perseorangan. Tak jalan juga. Hampir 1000 tahun ceramah. Berdakwah. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan azab. Dan kalau kita tengok di dalam surah Nuh, memang dia doa pada Allah Ta'ala. Supaya segala rumah-rumah orang kafir ni, penempatan orang kafir ni dilenyapkan di atas muka bumi. Sampai lagu tu dah kerana sabar ni terlalu lama. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Dakwah kamu tu sekiranya benar, apa yang kamu janji itu benar, minta doa pada Allah Ta'ala supaya kami ditimpakan azab. Okey, terus. Meskipun mendapat penentangan hebat daripada masyarakatnya, namun Nabi Nuh AS tetap meneruskan dakwah dalam kalangan mereka, walaupun hanya sedikit sahaja dalam masyarakatnya yang mengikut baginda AS. Meskipun masa yang diambil baginda AS begitu panjang sekali. B. Nabi Ibrahim AS. Okey, Nabi yang kedua yang termasuk di dalam ulul azmi, yang paling berat menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dakwahnya kepada masyarakat. Okey, terus. Nabi Ibrahim AS juga tidak kurang hebat dari segi berhadapan dengan ujian dalam berdakwah kepada ahli keluarga dan juga masyarakatnya. Ketika berdakwah dengan ayahnya, baginda diancam oleh ayahnya sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya abati la ta'budish syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya. Qala salamun 'alayk, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Wa'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya." Ya abadi, wahai ayahku. Ini satu perkataan rayuan, ucapan yang lemah lembut daripada seorang anak kepada ayah. Sebab apa dia kata di sini la ta'budish syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Ayah dia sembah syaitan ke? Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza qala Ibrahimu li abihi adzara atattakhidhu asnaman alihah." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapakah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan?" Ayah Nabi Ibrahim ni bukan sahaja dia sembah berhala, bahkan dia buat berhala. Nanti kita akan jumpa ayat yang ayah Nabi Ibrahim ni suruh Nabi Ibrahim jual berhala. Tu yang dia ketika tengah duk bawa berhala, tengah duk kempen, duk jual, duk promosi berhala tu. Dia kata siapa-siapa nak beli berhala, mata buta, telinga pekak, bisu, tak boleh cakap kan. Jadi semua dia di samping dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak, mengikut arahan ayah dia, dan juga memperkenankan permintaan ayah dia. Dalam waktu yang sama dia menyampaikan dakwah. Dia cerita bahawa sifat berhala ni pekak, buta dan bisu, tak boleh cakap. Time ataupun hari ketika Nabi Ibrahim jual berhala, satu berhala pun tak laku. Akhirnya benda tu sampai kepada telinga ayah dia.
Dan yang maksud yang kedua, kenapa dianggap dia sembah syaitan? Sebab faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Taghut itu apa dia? At-taghutu ma'ubida min dunillah. Sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Seperti apa dia? Minasyayatin wal jin wa ghairi dhalik. Seperti syaitan, jin. Itu dipanggil taghut. Bila sembah berhala, berhala itu juga adalah merupakan desakan, dorongan daripada syaitan supaya suruh sembah. Sebab tu di dalam ayat ni dia kata, wahai ayahku, janganlah kamu sembah syaitan. Kalau kamu sembah berhala, maksudnya kamu telah sembah syaitan. Syaitan memang suka orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya syaitan itu bagi Tuhan yang Maha Pemurah itu selalu melakukan maksiat. Maksiat yang paling besar, dia ingkar dengan perintah Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sesuatu perkara, dia lawan, dia tentang. Ini perangai syaitan. Kenapa kamu nak sembah syaitan? Sedangkan syaitan itu bagi Tuhan yang Maha Pemurah itu melakukan maksiat. Maksiat ini maknanya derhaka. Lalu Nabi Ibrahim pujuk lagi ayah dia. Ya abati inni akhafu, wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang, khawatir, takut, an yamassaka azabun minar rahman, kamu akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Rahman. Fatakunu lisyaitani waliya, maka jadilah kamu bagi syaitan itu sahabat, teman dan juga pemimpin. Kamu sembah berhala, sembah syaitan, maka kamu telah menjadi sahabat kepada syaitan, jadi teman kepada syaitan. Kamu telah melantik syaitan sebagai pemimpin kamu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin. Qala, lalu ayah dia menjawab, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, adakah kamu benci, kamu menentang Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tak berhenti menyampaikan dakwah, doa ajak aku sembah Allah Ta'ala ni, sembah Tuhan kamu, la arjumannak, aku akan rejam kamu. Apa maksud rejam? Rejam ni apa dia? Rejam ni maknanya baling dengan batu, lontar dengan batu. Kan ada hukuman rejam kan, dalam hadis dan juga dalam fiqh kan. Orang berzina yang telah kahwin kan, direjam. Rejam tu maknanya ambil batu baling. Aku baling kamu, aku pekong kamu dengan batu, aku punggil kamu dengan batu. Jangan duk teruskan dakwah, jangan duk cerita tentang masalah ketahanan. Kamu mengatakan sembahan aku itu adalah salah. Sembah syaitan bila sembah berhala. Jangan duk ulang benda tu. Nanti aku baling dengan batu dia. Dia terpaksa berhadapan dengan ayah dia. Bukan sahaja masyarakat semua sembah berhala, ahli keluarga dia sembah berhala, ayah dia sembah berhala dan buat berhala. Tengok cabaran hebat Nabi Ibrahim ni. Di dalam nak menyampaikan dakwah kepada masyarakat, keluarga sendiri sesat. Keluarga sendiri sesat. Maknanya cabaran yang berlaku kepada dakwah Nabi ini kadang-kadang bukan orang jauh, dalam keluarga sendiri. Wahjurni maliya, tinggalkanlah akan aku ni dalam masa yang panjang ataupun selama-lamanya. Walaupun balasan yang begitu dahsyat, reaksi yang sangat dahsyat daripada ayah dia, marah kepada dia, memberi ancaman kepada dia, nak baling batu kepada dia, lalu dia tetap berlemah lembut dengan ayah dia. Kan di dalam surah Luqman, ibu bapa kita ni walaupun kafir tetap kena hormat, selama mana dia tak ajak kita syirik kepada Allah. Tengok bagaimana bahasa tuturan sopan santun bahasa yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah dia. Walaupun dia mendapat tentangan yang hebat daripada ayah dia ketika menyampaikan dakwah. Qala salamun alaika, selamat sejahtera lah atas kamu wahai ayah. Tengok dia tak balas jawab dengan kasar, dia masih berlemah lembut dengan ayah dia. Maknanya sebagai seorang anak, dia tetap kena hormat. Walaupun di sudut ajakan daripada ayah dia tu dia tak boleh ikut, sebab ayah dia mengajak supaya menyembah berhala. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Jadi kita tengok ini, ayat ini dan kata-kata Nabi Ibrahim ini sebelum
datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala melarang mana-mana orang dan mana-mana nabi beristighfar, minta ampun bagi bapa mereka ataupun bapa mana-mana orang yang telah nyata tentang kesyirikan dia. Mana-mana nabi dia tak boleh minta ampun, berdoa kepada Allah supaya bapa mereka diampun oleh Allah apabila nyata dan terang mereka kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Tidaklah istighfar Nabi Ibrahim bagi ayahnya illa am mau'idatin wa'adaha iyyah, melainkan janji yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berjanji kepada ayah, kamu syirik, kamu buat dosa, aku tetap akan minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kamu, kesalahan kamu, kesyirikan kamu. Jadi Allah Ta'ala kata, tidaklah doa istighfar Nabi Ibrahim itu untuk ayahnya, melainkan satu janji yang telah dijanji kepada ayahnya. Tetapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Apabila dia nyatalah, teranglah ayah dia tu kafir, syirik, lalu dia berlepas diri daripada ayah dia. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu amat bersopan santun dan lemah lembut. Selepas turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala larang daripada mana-mana nabi dan mana-mana orang yang beriman minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan syirik. Kalau sebelum syirik tak apa. Kalau orang yang masih Islam buat dosa besar tak apa. Kalau dah kafir tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tak ampun dosa orang kafir. Walaupun orang yang kafir itu kaum kerabat, walau kana zil qurba, walaupun kaum kerabat dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asta'zantu li rabbi an azura qabra ummi fa azina li, wasta'zantu li rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li." Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala nak pergi ziarah kubur ibu aku, Aminah. Allah Taala bagi keizinan. Tetapi aku minta izin kepada Allah Taala nak minta ampun untuk ibu aku yang telah meninggal, Allah Taala tak bagi. Jadi sebab itulah di dalam aliran salaf menganggap ibu ayah Nabi tidak beriman kepada Allah. Sebab bukti-bukti daripada Quran dan hadis. Kalau tentang ayah Nabi, ada hadis Muslim juga. Inna abi wa abaka finnar. Seorang sahabat yang masuk Islam ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana kedudukan ayahku yang mati di zaman jahiliah? Rasulullah kata, "Finnar." Ayah kamu masuk neraka. Dia pun berpaling pada Nabi dalam keadaan sedih menangis. Nabi kita panggil dia. Kesian tengok dia menangis sebab Nabi kata ayah dah masuk neraka. Sedih lah. Siapa tak sedih bila sebut ayah masuk neraka? Nabi kata, "Mai." Nabi suruh panggil dia. Rasulullah kata, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dengan ayah kamu sama. Cuma bagi golongan khalaf ataupun Asy'ariyah, pertamanya abi di sini dia kata Abu Talib. Orang Arab biasa guna, maknanya bapa di sini sebenarnya bapa saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah Abu Talib. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, itu dipanggil ahlul fatrah. Satu golongan yang tak sempat menerima mana-mana nabi yang terdahulu, nabi yang kemudian. Dia duduk tengah-tengah zaman tu. Hari tu dah kita bahas 2-3 kali dah, bahas panjang. Hari ni ringkas je. Bagi mereka, itu pegangan mereka. Maknanya di akhirat besok masuk syurga. Cuma saya nak buat kesimpulan sekali lagi bagi orang yang tengok live ni takut-takut terlepas kereta api orang kata. Maknanya perbahasan dulu dia tak tengok. Saya nak buat kesimpulan, ada 3 pendapat. Kalau kita tengok di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abi Daud. Kalau kita tengok dalam Kaukabul Wahash, dia sebut terang. Ahlu fatrah terbagi kepada 3 kan? Hak ahlu fatrah yang hak mana yang terima? Ahlu fatrah ya'ishu hina ala ghaflatin. Ahlu fatrah yang hidup dalam keadaan hati kosong. Dia tak beriman kepada Allah kerana dia tak ada maklumat tentang Allah. Dan dia tak percaya pula berhala itu sebagai Tuhan. Dia tak percaya. Hati dia kosong. Allah Ta'ala pun dia tak beriman sebab tak sampai suruhan.
dan bahala pun dia tak percaya. Hak ni diterima. Ahlu fatrah yang macam ni diterima. Adapun ahlu fatrah yang ubah agama Nabi Ibrahim, tak boleh. Dan ahlu fatrah yang syirik kepada Allah, sembah tokoh, sembah berhala, yang tu pun tak selamat. Itu disebut di dalam Kaukabul Wahash, syarah kepada Sahih Muslim. Tetapi di dalam Aunul Ma'bud dia cerita 3. Tak apalah, kita ambil, kita raikan mana-mana aliran, mana-mana pegangan. Yang pertama, tidak beriman, sebagaimana golongan salah pegang macam tu. Asy'ariyah pegang dia ahlu fatrah, esok dia masuk syurga. Pendapat yang ketiga, dia kata tawakuf, serah kepada Allah. Ini bukan urusan kita. Tu pulang Allah Ta'ala nak letak di mana itu kerja Allah. Hak tu pun selamat. Pegang lagu tu pun selamat. Serah kepada Allah. Jangan nak bertekar masalah ni. Sebab itu urusan Allah. Yang tu pegangan yang ketiga ini juga adalah selamat. Ini bukan urusan kita. Bukan nak kira nak menentu anu syurga neraka. Ibu Nabi, ayah Nabi macam mana. Hak kita pun kita belum tahu syurga neraka. Kita nak menghukumkan orang, kita nak menentukan orang, hak kita pun kita tak tahu kedudukan kita. Cuma bagi golongan yang kata tak Islam masuk neraka ni sebab fakta lagu tu, bukan direka. Ni orang yang tengok live ni kena tahulah. Bukan golongan ni direka ni. Sebab ada orang sebut mereka menuduh ibu Nabi, ibu dan ayah Nabi masuk neraka. Dia menganggap satu kumpulan menuduh. Ini bukan satu tuduhan, ini suatu bukti yang disebut dalil-dalil daripada Quran dan hadis, isyarat-isyarat daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW, dan pendapat yang ramai daripada kalangan ulama salaf. Tapi tak apa, kalau tak pegang pendirian itu, hujah itu, tak apa. Dia ambil yang pertama, maknanya akhirnya masuk syurga. Itu pun ada dalil kan. Kalau kita baca di dalam Jawharatul Tauhid, ada hujah-hujah mereka. Kita raikan. Dan yang pendapat yang ketiga, dia kata yang selamat tawakuf, serah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan kedudukan mereka, ibu ayah Nabi ni syurga ataupun neraka. Itu bukan kerja kita. Okey. Tadi kita nak sebut dia minta ampun ni, maknanya kerana sebelum tu dia janji. Nabi Ibrahim janji dengan ayah dia, kukuk mana pun akan minta ampun pada Allah. Tetapi setelah Allah Ta'ala kata, dia nampak jelas ayah dia ni syirik juga, walaupun duk dakwah, duk sampaikan berulang kali, lalu Allah Ta'ala larang dia berdoa kepada Allah untuk ayah dia diampuni. Innahu kana bi hafiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik dengan aku. Wa'tazilukum, aku akan mengasingkan diri, aku akan menjauhkan diri, aku akan mengundur. Aku mengundurlah kalau macam tu, kerana pendirian ayah dia tu sangat keras. Wa ma tad'una min dunillah, sesuatu yang kamu seru doa daripada Allah, iaitu berhala. Wa ad'u rabbi, aku akan sentiasa berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Aku mengharapkan doaku kepada Tuhanku tidak kecewa. Maksudnya tidak kecewa apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakbulkan doaku. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim.